Selama sejahtera saya mengucapkan nama saya Ling Nam Sing, tajuk saya akan membincangkan ialah alat muzik tradisi Cina di Malaysia. Sekarang, saya akan memberikan pengenalan tentang alat muzik tradisi Cina di Malaysia. Pada awal kurun ke-20 negara Cina telah terpengaruh dengan budaya dan idea-idea barat. Ramai pelajar telah mempelajari muzik di negara-negara Eropah dan membawa pulang nilai dan budaya barat ke tanah air mereka. Mereka mendapati bahawa wilayah Cina telah banyak ketinggalan zaman maka diwujudkan satu jenis orkestra yang tak pernah ada di Cina. Hasil ciptaan mereka merupakan satu sintesis di antara muzik Cina dan muzik barat. Tahun 3-an ini menandakan titik bermulanya orkestra moden di Cina. Pada dekad ke-60, masyarakat Cina di Malaysia diperkenalkan dengan corak Disember ini apabila beberapa pelajar Cina tempatan telah melanjutkan pelajaran ke Hong Kong. Mereka telah membawa pulang corak Disember ini dan berkembang pesat melalui rakaman-rakaman paring hitam. Alat-alat muzik tradisional Cina telah dibawa masuk ke Malaysia pada hujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 apabila orang-orang Cina berhijrah ke Malaysia. Tetapi pada dekad 60-an, alat-alat baru telah diubah suai dan diimport dari negara Cina untuk kegunaan Huayuan. Ini Huayuan wujud di seluruh Malaysia, terutamanya di bandar-bandar besar di mana terdapat bilangan kaum Cina seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh, Alor, Melaka, Johor Bahru, Kuantan dan Kuching. Pengaruh barat telah memberi implikasi yang besar terhadap muzik di negara Cina walau bagaimana mereka masih mengekalkan beberapa unsur Cina. Alat-alat muzik tradisional ini diimprovisasi supaya sesuai diganting akan dengan alat-alat muzik barat. Alat-alat muzik ini diubah suai supaya menjadi lebih kuat dan jarak suara yang lebih besar supaya pemain alat muzik boleh bermodulasi dengan cara yang mudah. Alat muzik seperti violin 1 dan 2 dan viola 1 dan 2 dari barat digantikan dengan erhu 1 dan 2 dan zhonghu 1 dan 2. Hasilnya wujudnya karya muzik yang menggabungkan melodi, skill dan tekstur muzik heterofoni Cina dengan harmoni barat. Seterusnya, saya akan menyampaikan ucapan saya kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Saya akan membentangkan satu alat muzik tradisional Cina iaitu gu. Gu adalah alat perkusi yang ditutup dengan membran yang digenggangkan pada satu atau kedua sisi badan gendang bekerja dan umumnya berbentuk silinder. Alat ini sebagai alat muzik bermula pada dinasti Zhou. Ia dapat disahkan bahawa gu tersebut mempunyai sejarah lebih dari 5,000 tahun. Struktur alat muzik ini agak sederhana, terdiri daripada dua bahagian, kepala gu dan badan gu. Kepala gu adalah badan yang dibuat dari gu. Biasanya dibuat dengan membentuk bingkai gu dengan kulit binatang dan buatnya bergetar setelah dipukul atau diketuk. Gu biasanya dimainkan dengan membungkuk kepala gendang dengan tangan anda atau dengan satu atau dua tongkat atau palu. Terdapat banyak jenis alat gu di China termasuk gu pinggang, gu besar, gu pot bunga dan sebagainya. Saya menjelaskan alat muzik Cina Gretchen merupakan sejenis alat muzik yang sangat popular dalam kalangan bangsa lain dan berbagai agama di bahagian barat daya China ada yang termasuk Latin, Miao dan Dongbai. Gretchen berasal daripada Tuan, sejenis alat muzik bertarikh Eropa sejak zaman dinasti Tang, iaitu pada lebih 1000 tahun yang lalu. Nama Gretchen telah digunakan khusus untuk alat muzik yang dihakimi. Pada zaman dinasti Tang, bentuk Gretchen telah berubah dan berbeza dari
teknik memainkan Yue-Qing lebih mudah dipelajari. Oleh sebab itu, Yue-Qing menjadi lebih popular daripada Ruan di seluruh negara China. Yue-Qing berkait rapat dengan berbagai opera tempatan China. Alat muzik tersebut sering digunakan untuk mengiringi opera ending baik Qingyin Provinsi Sichuan. Yue-Qing juga merupakan salah sejenis daripada 3 jenis alat muzik yang paling penting dalam orkes opera Beijing. Muzik yang saudara dengar tadi digubah daripada seluruh opera tempatan China. Yue-Qing digunakan oleh para pemuzik China sekarang sebenarnya telah beberapa kali dibagi. Muzik dimainkan dengan Yue-Qing jenis ini lebih merdu berbanding Yue-Qing tradisional China. Yangqin adalah dulcimer yang dipalu Cina, kemungkinan berasal dari santur Iran atau dulcimer Eropa. Selain itu, sejarawan menawarkan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana instrumen itu diperkenalkan ke China. Instrumen ini mungkin diperkenalkan melalui darat, melalui jalan sutera, atau diperkenalkan melalui laut, melalui pelabuhan Guangzhou. Yangqin secara tradisional dilengkapi dengan tali gangsa kerana tali gangsa memberi instrumen nada lembut. Tali alat muzik diperbuat daripada 2 pemukul bulu ringan dengan hujung getak. Seorang pemuzik profesional sering membawa beberapa set pemukul, kerana setiap set pemukul mempunyai nada yang sedikit berbeza dari instrumen seperti tonggak perkusi barat. Yangqin digunakan sebagai alat solo untuk hiburan. Instrumen ini diletak atas meja atau pelapik. Tali-tali diketuk dengan sepasang bulu yang berbentuk tukul kecil dimainkan oleh seorang pemain yang duduk di hadapannya. Erhu adalah instrumen bertali 2 tali dan lebih khusus lagi. Instrumen ini ialah biola yang berbentuk lonjakan. Instrumen ini juga dapat disebut biola selatan. Selain itu, kadang-kadang di dunia barat suka sebut alat ini sebagai biola Cina ataupun biola 2 tali Cina. Ia digunakan sebagai alat muzik solo dan juga dalam kumpulan kecil dan orkestra besar. Sebagai alat yang sangat serba pula, erhu juga digunakan dalam susunan muzik tradisional dan moden seperti dalam pop, jazz dan rock. Erhu dapat diterusi kembali ke instrumen proto-Mongolik yang pertama kali muncul di China semasa dinasti Tang. Akhirnya, alat ini dipercayakan telah berkembang dari Qin. Selamat sejahtera, nama saya Lim Jingyang. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu alat muzik tradisional Cina, yaitu sona. Peralatan muzik ini juga disebut alaba atau haili. Alat ini memiliki suara yang keras dan bernada tinggi. Ia sering digunakan dalam ensemble muzik tradisional Cina, terutama yang tampil di luar rumah. Instrumen ini masih digunakan pada prosesi perkahwinan dan perkembangan. Peralatan muzik ini juga dimain dengan organ mulut, seng, gong, gendang, dan kerang-kerang alat lain. Beberapa tas yang bertarikh penggunaan sona sejak dinasti Jin. Di samping itu, ada konsensus bahawa sona berasas dari luar wilayah kerajaan kuno Cina, kerana seorang pemuzik yang memainkan instrumen yang sangat mirip dengan sona ditunjukkan pada gambar sebuah monumen keagamaan Jalan Sutra di wilayah Xinjiang Barat bertarikh abad ke-3 hingga ke-5. Sabu adalah sepasang simbal kecil yang dimainkan dalam ensemble orkestra Cina moden dan opera Cina. Ia merupakan 2 bulat tembaga dan diameternya 15 cm hingga 69 cm. Ia telah memainkan dengan luo dan bu. Selamat sejahtera, nama saya Leong Victor dari kumpulan 24. Sekarang saya akan memperkenalkan alat muzik tradisional Cina yang bernama dalo. Dalo adalah satu jenis gong dari kaum Cina. Lo adalah istilah umum untuk gong dan dalo berukuran lebih besar berbanding dengan gong lain.
Alat muzik ini dimainkan dalam konteks penggunaan utamanya opera Beijing. Suaranya dianggap memiliki kualitas yang luar biasa dan oleh itu digunakan untuk menemani pengerakan para pejuang dan pegawai dalam pertunjukan opera Beijing. Lo secara umum juga kadang-kadang digunakan dalam perarakan keagamaan luar dan lebih jarang dalam musik ensemble instrumen. Dalo bersama dengan gong tradisional dan simbal juga telah dimasukkan ke dalam bahagian perkusi orkestra Cina moden. Dalo dibuat dari tembaga, zinc dan alloy timah. Rim ceteknya dipusingkan kembali pada 90 darjah dan mempunyai dua lubang yang diperlukan di dalamnya untuk menerima perangan tali. Muka cembung gong ini naik secara beransur-ansur dan pelek ke kawasan mencolok yang rata di tengahnya. Pemukul tongkat juga digunakan untuk main alat muzik ini. Untuk memainkan muzik ini, pemain dalo akan memegang tali gong dengan tangan kirinya sehingga wajah gong tergantung tegak. Pemukul empuk yang dipegang di tangan kanan pemain itu akan memukul bahagian tengah gong. Nada yang dihasilkan oleh aksi ini turun secara tiba-tiba, memberikan kontras yang khas dengan nada naik yang merupakan ciri dari cello. Untuk mengiringkan gerakan bangun jenis watak tertentu dalam produksi opera Beijing, dalo juga dibunyikan dalam kombinasi dengan cello, jingbo, paiman dan banggu untuk menampilkan corak berirama berlabel yang disebut lo hudianzi. Bentuk lo awal telah diwujudkan di China semasa dinasti Tang. Sedikit yang berubah dalam bentuk dalo atau dalam bentuk lo secara umum berbanding dengan bentuk awal instrumen ini. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Surya. Alat muzik tradisional Cina yang akan saya memperkenalkan pada hari ini ialah guzheng. Guzheng atau kecapi Cina merupakan salah satu alat muzik tradisional Cina yang paling popular. Guzheng dianggap sebagai sebuah alat muzik petikan yang tertua di China. Ia dicipta berasaskan konsep zhu, iaitu sejenis alat muzik pukulan pada zaman purba China. Guzheng mempunyai bentuk seperti kotak yang cembung dan diperbuat daripada kayu untuk dijadikan sebagai kotak suara. Di atasnya terbentang beberapa utas senar. Pada awalnya, guzheng hanya mempunyai 5 utas senar sahaja. Melalui evolusi, jumlah talinya bertambah banyak sehingga kini guzheng mempunyai 20 utas senar di atasnya. Di tengah senar-senar tersebut, ditempatkan pengganjal yang dapat digeser untuk menaikkan atau menurunkan frekuensi nada bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh guzheng ini padat dan jelas dan juga sangat merdu didengar. Ia sesuai dimainkan untuk menggambarkan suasana yang tenang dan indah atau untuk meluahkan perasaan yang seni. Salam sejahtera kepada semua pihak. Nama saya Jasmine dan muzik tradisional Cina yang akan saya memperkenalkan ialah pipa. Pipa ialah alat bertali yang mempunyai 4 tali logam. Badan diperbuat daripada kayu, dadanya bulat dan belakangnya cembung tetapi permukaan dadanya mendatar. Beberapa kegudan titian tali dari kayu dipasang pada papan jari seperti fret. Tali-tali diikat pada hujung bahagian bawah badan dan pada 4 pemulas melaras di sisi papan jari. Bahagian kepalanya berukir. Pipa digunakan dalam orkestra untuk mengiringi opera Cina dan juga sebagai alat solo atau mengiringi nyanyian. Pipa dipegang untuk berdiri atas paha pemain. Tali-tali dipetik dengan hujung-hujung jari dan kuku. Jari-jari ke tangan sebelah lagi diletak pada tali-tali antara fretnya untuk mengeluarkan berbagai pik apabila tali-tali dipetik. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, alat-alat muzik tradisi kaum Cina amat menarik dan mempunyai sejarah yang tersirat. Kesemua alat-alat muzik tradisi Cina yang dibentangkan di rakan sekumpulan saya adalah antara alat-alat muzik yang masih kekal di Malaysia sehingga kini. Alat-alat muzik tersebut harus dijaga dan dihormati supaya ia dapat disampaikan dan dihayati oleh generasi yang akan datang. Kerana alat-alat muzik tradisi ini mempunyai elemen penting tentang tradisi kaum Cina di Malaysia. Di samping itu,
Kami sebagai rakyat Malaysia harus memainkan peranan penting dalam menjaga ketulinan alat muzik tradisi yang sedia ada di negara kita. Sebagai contoh, alat muzik tradisi kaum Cina mempunyai ciri-ciri yang amat bernilai dan berharga. Oleh itu, kita haruslah ambil tanggungjawab ini supaya ia dielakkan daripada ditelan zaman. Seterusnya, negara kita haruslah mengadakan kempen alat muzik tradisi berbilang kaum di Malaysia kerana dengan menganjurkan kempen-kempen seperti ini, ia dapat memupuk semangat rakyat Malaysia untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang alat-alat muzik tradisi di Malaysia, terutamanya alat-alat muzik tradisi kaum Cina. Sekian, terima kasih.